KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Apa khabar kepada anda semua? Saya harap semua berada dalam keadaan baik, sihat, sejahtera kan. Kalau ada yang tengah bersarapan, selamat menjamu selera. Kalau ada yang tengah exercise, selamat beriadah lah kan. Pagi-pagi ni itu yang terbaik, insya-Allah baik. Dan untuk pagi ini kita akan ada seorang cikgu yang akan bersama dengan kita untuk ajar subjek bahasa Melayu. Apakah topiknya? Jom kita saksikan dulu profil guru ini. Kita bersama dengan Cikgu Jalil. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Nampak busy lah Cikgu. Nampak busy lah sejak kebelakangan ni dengan PDPR lagi, dengan apa orang kata work from home. Okey. Gitu. Yelah. Sebelum terlambat lah. Birthday Azhar baru-baru ni Happy belated birthday. Sama juga Cikgu. Happy belated birthday untuk Cikgu juga. Sebab kita lahir sama-sama bulan Jun lah Cikgu. Jangan kan kita katakan bolehlah celebrate birthday sama-sama. Happy birthday to you. Itu dia. Seronok sebenarnya celebrate birthday ni Cikgu. Macam mana live sekarang? Okey, just okey lah Cikgu. Not orang kata apa, bukan not my taste lah, tapi tak ada masalah. Tapi rasanya busy dengan anak-anak PDPR ke? Betul. Bapak sekali PDPR? Saya belum lagi Cikgu. Anak saya belum lagi masuk. Okey, macam saya. Macam Cikgu macam mana? Macam saya sekarang ni busy jugalah dengan anak dengan PDPR. Baik. Mak pun PDPR. Bapak pun PDPR. Jadi satu keluarga, satu family semuanya ber-PDPR. Baik, itu kita nampak tu. Itu dia, satu family Cikgu. Ya, satu family. Baik, itu dia. Cikgu, kita dah bersembang-sembang ni. Subjek kita pagi ni bahasa Melayu Cikgu. Ya. Kan tadi kita borak-borak macam ada bahasa rojak campuran-campuran Cikgu. Betul Azhar. Sebenarnya Azhar, sebenarnya kita membawakan sahaja secara sahaja. Baik. Perbualan kita itu kita letakkan dengan bahasa-bahasa rojak, maknanya campuran bahasa Inggeris, baik, campuran singkatan perkataan kan, itu menunjukkan pengaruh bahasa yang berlaku dalam bahasa Melayu. Itu dia. Itu yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini. Baik. Jadi kehadiran saya hari ini untuk membawa satu tema daripada buku teks anda, iaitu bahasa jiwa bangsa. Alright, itu topiknya patutlah Cikgu. Kan? Alright, tapi Cikgu, saya tak nak belajar seorang-seorang sebab ada kawan-kawan saya nak join juga kelas Cikgu. Diorang pun nak belajar juga. Kita nak panggil diorang masuk boleh tak Cikgu? Boleh, tapi sebelum tu Azhar, saya nak bagi tahu. Kalau Azhar tengoklah pakaian saya hari ini kan, saya membawa tradisi Melayu, iaitu songkit. Tetapi saya kenakan dengan butang Cina. Walaupun songkit diperbaharui dengan fashion, tetapi bahasa Melayu tetap utuh sebagai bahasa kebangsaan. Itu dia. Itu yang kena pula dengan kita hidup dalam masyarakat majmuk ni Cikgu. Ya, betul. So semua menjadi satu. Kan? Kita ini tak sorangan kan? Betul? Baik, betul Cikgu. So kita nak bawa rakan-rakan kita untuk masuk ke studio bersama-sama kita. Itu dia. Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Mungkin boleh buka mic anda, kita nak dengar suara adik-adik saya ni. Boleh kita mintakan mereka perkenalkan diri dulu? Boleh Cikgu. Boleh, silakan anak-anak. Kalau kita mulakan dengan Syahrul. Silakan Syahrul. Syahrul Zakwan. Baik, silakan. Okey. Tak apa, mereka boleh perkenalkan diri terus. Okey, ni Syahrul Zakwan. Cikgu, mungkin sebelum itu saya nampak ada button mute lah Cikgu. Dekat bawah tu mungkin kita boleh unmute dulu. Ya, betul. Kita punya mic kita untuk memudahkan untuk adik-adik kita dengar lah. Kan kita punya perbualan kita. Baik Cikgu. So tadi kita dah dengar yang mana Cikgu sebut berkenaan dengan kita bahasa, pengaruh bahasa itu sendiri, yang mana dalam kita gunakan seharian kita tidak menggunakan bahasa baku kita kata. Ya, dan betul. hari ini Cikgu nak kita kata mungkin menjernihkan ataupun memberi kita kata apa nama ni,
memberi pencerahan. Itu yang lebih kan? jelas lah. Mencerahkan lagi keadaan laluan lagi kita ni dengan bahasa yang betul. Kita kata betulkan yang biasa, biasakan. Ya, itu saya yang tanya. betul. Betulkan biasa, biasakan yang betul. Baiklah, kita boleh rasa ni kot. Baik, tapi itu dia. Mungkin kita nak berkenalan dengan rakan kita yang pertama. Kita persilakan Syahrul Zakwan, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu Jalil dan Abang Azhar. Nama saya Muhammad Syahrul Zakwan bin Johari. Yap. Baik, terima kasih Syahrul Zakwan. Itu dia kan, suaranya matang. Sesuai dengan badannya. Baik, terima kasih Syahrul. Seterusnya Ahmad Hadif, silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera Abang Azhar dan Cikgu Jalil. Baik. Nama saya Ahmad Hadif Rasid bin Edahan. Baik, itu dia. Terima kasih Hadif. Seterusnya Danish. Silakan Danish. Assalamualaikum Cikgu Jalil dan Abang Azhar. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Danish Irfan bin Azhar. Itu dia. Anak Azhar ni. InsyaAllah kan, nama Azhar juga tu. Okey, terima kasih Danish. Seterusnya Ahmad Amir. Silakan Amir. Assalamualaikum Cikgu Jalil dan juga Abang Azhar. Nama saya Ahmad Amir Arif bin Sufian. Baik, terima kasih Amir. Dan seterusnya Azib, Muhammad Azib. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera buat Cikgu Jalil dan Abang Azhar. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Azib bin Azman. Baik, terima kasih Azib. Dan yang terakhir Ammar Faris, silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi Abang Azhar dengan Cikgu J. Nama saya Muhammad Ammar Farid bin Muhammad Faridza. Baik, terima kasih Ammar Faris. Itu dia rakan-rakan kita yang akan bersama kita sepanjang sesi kelas kita pada pagi ini. Cikgu, kita nak tengok apa pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek kita bahasa Melayu dan juga topik kita berkenaan dengan bahasa jiwa bangsa. Kita saksikan dulu video ini. Baik. Maju bahasa, majulah bangsa. Bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu ialah bahasa yang dapat memperlihatkan identiti nasional dan lambang bagi bangsa atau negara kita. Bahasa kebangsaan mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan sejarah bangsa dan negara kita sendiri. Bahasa kebangsaan secara khususnya adalah penting untuk menjelaskan lambang inspirasi dan semangat kebangsaan serta kemerdekaan. Tuntasnya sebagai rakyat Malaysia, menjadi kewajipan bagi kita untuk memelihara bahasa Melayu, bahasa jiwa bangsa agar tidak pupus ditelan zaman. Bahasa jiwa bangsa. Bahasa Melayu dapat menyatukan kita semua. Walaupun kita hidup dalam satu bumbung yang sama dengan kaum yang berbeza, penggunaan bahasa ini boleh menjadi alat perpaduan antara masyarakat Malaysia. Rakyat boleh bersatu padu dalam negara yang dieratkan menerusi penggunaan bahasa kebangsaan ini. Lalu, perasaan toleransi, muafakat dan saling menghormati akan terhasil. Ringkasnya, bahasa kebangsaan berupaya untuk mengeratkan hubungan antara kaum di Malaysia dengan mudah. Baik, itu dia pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan topik kita pada pagi ini, bahasa jiwa bangsa. Dan cikgu, mungkin cikgu boleh ceritakan secara ringkas berkenaan dengan apa yang kita nak belajar dalam topik bahasa jiwa bangsa ni, cikgu. Okey, baiklah. Sebenarnya Azhar, kalau kita lihat penggunaan bahasa dalam kalangan anak-anak muda hari ini, walhal bukan anak-anak muda saja. Kalau kita melihat kepada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran sekarang ini di SKP sekarang ini, kita akan melahirkan murid boleh pasaran murid. Maknanya dengan bahasa juga kita akan membentuk kerohanian insaniah mereka, keboleh gajian mereka dan keboleh pasaran mereka. Jadi dengan bahasa jiwa bangsa ini menjadi satu topik yang membentuk mereka untuk menggunakan bahasa yang betul, bukan sahaja dalam kehidupan, malah untuk masa depan mereka. Itu dia, itu yang paling penting. Dan saya yakin dan percaya rakan-rakan kita di Google Meet dan juga mereka berada di rumah sebenarnya tak sabar, cikgu, nak bersama dengan Cikgu Jalil pada pagi ini untuk kita belajar sama-sama bahasa jiwa bangsa. Kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM.
TV KPM. Didik TV KPM. Bahasa Melayu, bahasa ibunda. Wadia Sofi Jaafar, Alusta, Kedah. Inilah bahasa yang indah dan sempurna, yang menjadikan kita sebagai warga negara. Erti makna seteguh kudrat di jiwa, agar bumi yang kita diami ini mampu menguntung serimbun bahagia. Untuk kita warisinya selamanya, kerana di sebalik bahasa itu terungkap madah yang indah. Atas nama semurni seuntai wadah, pada serumpun bahasa Melayu yang dikenali sebagai bahasa ibunda. Itu dia. Kita kembali dalam Trans TV KPM bersama dengan saya Azhar pagi ini dan juga Cikgu Jalil ataupun nama glamour Cikgu J. Iya. Itu dia, Cikgu dah deklamasikan satu puisi kepada kita semua. Adakah ia akan berkaitan dengan apa yang kita nak belajar pada pagi ini, Cikgu? Sebenarnya bila kita melihat kepada buku teks lah, buku teks kita, tema bahasa Melayu sebagai bahasa jiwa bangsa. Ya. Apabila kita melihat juga ada DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, saban tahun, setiap tahun akan menganjurkan bulan kemerdekaan. Sambutan bulan kemerdekaan pada Oktober setiap tahun. Baik. Jadi dengan itu, bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda, kita gelarkan begitu kepada negara. Baik. Bagaimana bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa ibunda mengikut kaum itu. Tetapi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Azhar perasan kan benda tu? Betul, Cikgu. Daripada bait. Bait tu maksudnya baris. Baik. Kita kena belajar. Baik, Cikgu. BAIT. Bait itu maksudnya baris. Secara tak langsung, Azhar sebagai perkhidmat awam kan, kita berkata free lunch biasa lah. Free lunch tu apa ya, orang kata apa, petugas di selebriti di sini lah. Kemudian kita katakan belajar. Bila saya memberikan satu perkataan itu bait, Azhar akan ambil nota. Betul. Bait itu ialah baris. Jadi setiap kali apabila Azhar bertemu dengan perkataan baris, Azhar akan ingatkan itu bait. Nampak? So boleh ditukarkan, Cikgu. Ya. Maknanya dalam bahasa Melayu sebagai bahasa ibunda, pelbagai perkara kita akan terapkan dan kita akan tafsirkan. Jadi dengan ini saya meminta, kita boleh minta pandangan anak-anak didik kita ini, apakah yang mereka nampak daripada bait-bait puisi yang saya deklamasikan tadi. Baik, itu dia. Kita nak buka ataupun kita nak tanya khusus kepada individu. Kita buka kepada mereka. Baik, secara umum kepada anda semua, siapa yang nak menjawab persoalan Cikgu tadi? Apa yang anda dapat daripada bait-bait puisi yang Cikgu sampaikan tadi? Baik, siapa yang nak cuba? Boleh angkat tangan? Boleh saya cuba dulu? Baik, silakan Amir. Saya tertarik dengan baris pertama dan juga baris yang kedua kerana ia menunjukkan nilai yang kita warisi daripada bahasa yang indah. Bahasa. Inilah bahasa yang indah dan sempurna menjadikan kita sebagai warga negara. Maknanya tata tertib bertata susilanya Amir tadi tu. Nampak tak? Dia akan mulakan dengan, boleh saya cuba, Cikgu? Nampak? Itu maknanya itulah yang memenuhi kepada objektif kita hari ini. Kita meminta murid itu meminta dengan laluan dulu. Itu sebenarnya dalam bahasa. Dalam bahasa membentuk bangsa berjaya. Itu dia. Begitu indahnya
bahasa tu cikgu. Okey. Jadi kita lihat Amir dah memberitahu bahawa dia mewarisi daripada keturunannya. Begitu. Baik, itu dia. Itu baru baris itu kan? Itu baru bait yang pertama dan kedua, cikgu. Ada siapa lagi nak cuba? Okey, siapa yang nak cuba lagi? Silakan. Boleh saya cuba, cikgu? Zakwan. Silakan, Syahrul Zakwan. Saya sebenarnya tertarik dengan dua baris terakhir yang menunjukkan bahasa Melayu yang serumpun dapat menyatukan perpaduan kaum. Okey. Nampak? Mengapa dia katakan dapat menarik perpaduan kaum tu? Di situ kita berpegang pada perkataan serumpun. Serumpun itu pelbagailah. Kita ada pelbagai bangsa, kaum, berbagai kaum lah, kaum dan budaya, dan kita dapat menarik mereka untuk disatukan di bawah satu bumbung, iaitu bahasa Melayu. Ataupun kita kata sebagai analoginya macam cikgu hari inilah. Kan cikgu kenakan baju yang coraknya songket, tetapi dengan butang Cina. Okey, baik, itu dia sebagai simbolik cikgu. Yang kita bawakan baju ini hari ini ke sini. Baik cikgu. Terima kasih kepada kalau kita lihat Zakwan. Kalau kita lihat tadi Amir telah memberikan baris yang awal. Betul. Dan Zakwan memberikan baris yang akhir. Mungkin kita boleh minta seorang bagian tengah-tengah, boleh tak? Baik, boleh. Silakan cikgu. Minta seorang lagi. Siapa yang nak? Izinkan saya, cikgu. Baik, Azib silakan. Berdasarkan baris 7 dan 8, Baik. iaitu kerana di sebalik bahasa ini terdapat wadah yang indah, dapat menjadi bukti bahawa bahasa Melayu boleh memberikan maksud yang mendalam kepada penyampainya. Macam Azhar tadi kan? Mendalam kepada penyampainya. Betul. Jika Azhar masuk tadi dengan orang kata dengan logat Kedah. Orang tahu ni orang utara ni. Nampak indahnya tu. Baik. Kalaulah kita kaji perkataan air sebenarnya, jika kita lihat dari ayatnya, ayat betul tak masa sebut? Betul cikgu. Kalau kita tengok dari ayat sampailah ke Johor, dia menjadi apa? Air. Bagaimana perjalanan satu perkataan itu merentas negeri, itu dia. merentas negeri, dan tapi dengan sekarang ni tak boleh lagi. perkataan itu merentas sempadan, merentas segala dengan pelbagai aturan dan cara hidup. Begitulah katanya. Pembentukan bahasa itu dipengaruhi oleh rumpun yang sama. Ya, ayak, ayo jadi air. Betul. So itu yang kita dapat cikgu kan daripada deklamasi puisi yang cikgu sampaikan tadi. Dan cikgu mungkin kita nak teruskan cikgu. Silakan cikgu. Kalau kita lihat lagi satu persatu dengan yang mereka dah bagi tahu tadi, terungkap madah. Maknanya melihat kepada orang yang menuturkan bahasa itu sendiri. Kalau kita lihatkan keperluan mempelajari bahasa Melayu itu, kita boleh lihat pasaran anak-anak kita. Hari ini kita bentuk mereka dengan, maafkan saya, boleh saya mulakan? Okey, dia mulakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dengan kata aluan. Okey, begitulah anak-anak ini kita akan latih, kita akan didik mereka untuk pasaran, boleh pasaran mereka akan datang. Baik, itu dia. Kita boleh katakan cikgu dengan bahasa sebenarnya membentuk adab juga cikgu. Ya, betul. Ada kerohanian insaniah di situ. Sebab saya teringat bila cikgu sebut macam tu, kadang-kadang kalau budaya di negara kita ni, kalau mungkin nak melangsungkan perkahwinan, biasanya akan ada tol, kan, perlu berbalas pantun, kan, budaya yang sangat baik sebenarnya juga cikgu. Kalau begitu yang cikgu Encik Azhar cikgu dah kan. Dah nampak macam gaya cikgu yang bercakap tu. Okey, kalau Abang Azhar kata macam tu kan, kita lihat buku. Kalau nampak di sini, ini buku kurik kundi kan? Kurik kundi Merah Saga. Dalam buku ini kita dapat lihatkan rimbunan, himpunan puisi pantun. Pantun-pantun lama yang kita boleh gunakan untuk untuk berminang ke, berbalas pantun untuk pertandingan ke dan sebagainya. Inilah rujukan utama yang digunakan untuk anak-anak dan juga warga-warga Malaysia yang menggunakan untuk merentak pantun itu secara cantik. Baik, sebenarnya kita ada satu budaya yang sangat mahal nilainya cikgu, dan bukan setakat nilai sejarahnya, bukan setakat nilai penggunaannya, tetapi juga nilai kepada diri kita sendiri yang mana membentuk kriteria atau kita panggil peribadi ataupun tingkah laku yang baik cikgu. Jika Azhar melihat kepada kemenjadian kita, masa kita bersekolah dulu, tiada pengajaran yang membentuk kita untuk menulis resume, pengenalan diri, betul? Kita tak tahu bagaimana nak membalas email. Ya, cikgu. Tapi sebenarnya sekarang ini dalam buku teks kita
dah ditermeterainya bahawa pengajaran-pengajaran itu melalui bahasa Melayu. Mengapa bahasa Melayu? Cuba Azhar bagi tahu saya. Itu persoalannya cikgu. Mungkin sebab mudah difahami cikgu. Ya, satu. Dan mudah digunakan. Betul tak cikgu? Betul. Mudah difahami, mudah digunakan dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Okey, yes. Itu poin yang paling penting sebenarnya. Itu yang kita nampak lah. Disebabkan bahasa kebangsaan. Baik cikgu. Seterusnya cikgu. Kita lihat kepada anak-anak kita hari ini lah. Okey. Kalau kita lihat mereka mereka bertutur dengan bahasa yang baik. Mereka bercakap dengan bahasa yang santun. Mereka menggalakkan diri mereka juga bertata susila. Itu adalah salah satu daripada tips-tips untuk menjadi seorang warga negara yang kita bentuk mereka. Yang di situlah kita dapat lihat. Itu dia. Itu yang kita katakan sebagai bahasa jiwa bangsa, cikgu. Bukan sekadar bahasa, tetapi bahasa menunjukkan sesuatu bangsa, bagaimana peradabannya, bagaimana penggunaannya, cikgu, ya. Betul. Jadi bagaimana kita nak mendapatkannya? Jika dilihat daripada DSKP yang sekarang ini, tema yang KSSM yang baru ini, diadakan program yang seperti ini untuk kita panjangkan perkara ini mengikut tema-tema tertentu. Betul? Okey. Bukan sahaja kita menggunakan buku teks untuk bahan bantu mengajar guru-guru. Sebenarnya anak-anak di luar sana, guru-guru yang berada di luar sana ataupun warga-warga negara kita, warga negara kita yang ada untuk kita membaca. Budaya membaca sangat diterapkan dalam amalan kita. Untuk apa kita membaca? Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu dia. Dan tadi cikgu dah deklamasikan puisi kan, daripada orang kata apa, tajuknya bahasa jiwa bangsa. Mungkin saya nak tanya jugalah rakan-rakan kita di Google. Boleh tak cikgu? Okey, siapa yang pernah ada pengalaman mendeklamasikan puisi atau sajak? Boleh? Semua senyum tu. Alah, tak nak lah. Ada mereka ni. Ada cikgu, Saya tanya mereka, siapa ada pengalaman tu? Baik, siapa ada pengalaman yang untuk deklamasi puisi? Amir angkat tangan. Amir berani. Tapi saya tengok tadi ramai yang senyum. Cuma tangan dia tak terangkat, cikgu. Sebab sekarang mereka tingkatan 5. Okey, baik. Jika tanya darjah 6, dah lupa lah kan. Okey, mungkin Amir boleh share sikit ataupun boleh deklamasikan sikit puisi. Boleh tak, cikgu? Kita nak tengok puisi mana? Dengar daripada Amir. Apa nama ni? Mungkin Amir ada teringat baik-baik yang pernah diujarkan dulu. Baik. Boleh tak, Amir? Saya tak beberapa ingat lah sebab kebanyakannya saya dengar di online. Baik. Dan saya mendeklamasikan saya punya sajak di online. So saya tak berapa ingat. Okey, baik. Tak apa. Tak ada masalah. Cuma bila sebut pasal bahasa ni, cikgu, kadang-kadang ada orang beranggapan macam satu satu subjek yang kita nampak, yelah, sebab macam kita masyarakat Melayu, kita rasa macam mudahlah bahasa Melayu kan. Tetapi ramai orang kadang-kadang segelintir dia culas ataupun memandang enteng aspek bahasa Melayu, sehingga kan mungkin orang kata apa, tidak diberi penekanan dalam pemahaman ataupun penguasaan bahasa Melayu itu sendiri, cikgu. Baiklah, jika kita lihat sebenarnya daripada orang kata apa yang dah ada dalam pengajaran dan pembelajaran sekarang ini, kita ada 5 aspek. 5 aspek itu termasuklah kemahiran mendengar dan bertutur, kemahiran menulis, dan satu lagi kemahiran mendengar, bertutur, menulis, dan juga aspek seni bahasa dan juga tata bahasa. Jadi jika kita lihat tadi bila Azhar berkata siapa yang pernah deklamasikan puisi, bermakna itu di bawah seni bahasa. Di bawah seni. Jadi anak-anak kita nanti akan terangkum dalam 5 aspek itu dan boleh kita katakan mereka dah boleh dipasarkan. Baik. Contohlah begitu indahnya bahasa kan. Jika kita bawa satu warna merah. Jika saya buat warna merah. Masuk dalam kelas. Okey. Kita tanya mereka dulu Boleh, cikgu, silakan. Okey, anak-anak. Ini warna merah saya bawa. Apa pandangan awak tentang warna merah? Cuba. Ini soalan paling senang sekali ni. Baik, siapa yang nak jawab? Siapa yang nak cuba? Silakan. Pendapat secara umum saja, spontan saja. Baik, saya nampak Amir, cikgu, sebab belakang. Sorry. Dennis, silakan. Dennis. Saya ingatkan tadi Amir tadi sebab belakang ada merah juga. Okey, silakan Dennis. Silakan, Dennis. Pada pandangan saya, warna merah ni melambangkan keberanian.
Keberanian. Ambil nota. Okay, keberanian. Keberanian, cikgu. Okey, saya tulis. Kedua, siapa lagi nak cuba? Okey, silakan. Hadif tadi? Saya nampak Amil lah, cikgu. Mungkin kita try Amil lah, cikgu. Sebab belakang dia merah. Belakang dia merah. Tadi saya perhati. Ya. Amil. Bagi saya warna merah ni melambangkan kegagahan. Kegagahan. Okey. Cikgu, saya nak cuba, cikgu. Pada saya nampak warna merah melambangkan keceriaan. Okey. Boleh, bagus. Keceriaan, kegagahan, keberanian. Ya. Apa lagi? Azib, Hadif? Merah menggambarkan apa? Okey. Merah saya rasa dia merupakan sesuatu warna yang sangat terang. Warna pada dia warna yang sangat terang. Sangat terang. Direct terus. Okey, baik. Warna yang menyelah, so dia menunjukkan keberanian. Maksudnya pendapat Hadif ni terang menunjukkan keberanian. Okey. Mungkin saya tambah lagi satu. Okey, satu lagi. Kalau bagaimana kalau saya katakan warna merah ini melambangkan kemarahan? Boleh. Kemarahan. Bila orang marah mukanya merah. Betul. Okey, betul. Baik. Simbolik kepada marah itu sendiri. Baik, cikgu. Okey. Lagi Azim? Ada lagi tak? Amar? Izinkan saya. Ya. Bagi saya setengah individu berpendapat bahawa warna merah melambangkan keberanian, kegagahan seseorang, tetapi boleh juga menjadi satu titik lemah, contohnya ketakutan bagi seseorang. Ketakutan. Ya, ada orang tengok darah pengsan. Sama cikgu saya lah, cikgu. Darah gemuruh. Baik, terima kasih Azim. Satu pandangan yang di luar kotak. Okey. Amar ada nak tambah? Silakan Amar. Bagi saya warna merah ni menunjukkan keberanian juga. Okey. Sebenarnya lah. Dia menunjukkan seseorang ni mempunyai banyak tenaga. Baik. Keberanian, tenaga. Okay, terima kasih. Boleh kita beri tepukan pada mereka. Tahniah. Walaupun semua secara spontan kita kata. Okay. Saya membawa satu warna merah. Tapi sebenarnya dia merah saja. Okay. Apabila kita dengan bahasa yang kita ada, dengan penguasaan fahaman yang kita ada, kita membawa dia dalam erti kata keberanian. Okay. Dalam erti kata kegagahan. Dalam erti kata yang Azhar bagi tadi? Kemarahan. Keceriaan. Okay. Sebenarnya terlupa. Sebenarnya merah tanda sayang. Okey. Kenapa? Baik. Kenapa orang tak bagi bunga warna kuning sebagai erti kasih sayang? Mereka memberikan bunga berwarna merah. Baik. Simbolik kepada hati, cikgu. Simbolik kepada hati sebenarnya. Ya. Simbolik kepada hati. Di situ. Nampak? Dengan bahasa, kita boleh mempelbagaikan sesuatu dengan cara yang lain. Baik. Maknanya, hanya dengan satu saja. Saya tak bawa apa-apa. Hanya saya bawa satu warna saja. Tapi PDPC saya boleh berjalan dengan mengangkat anak-anak itu memikirkan di luar kotak. Itu kita kata walaupun dengan satu benda, satu perkara sebenarnya boleh didefinisikan dengan penguasaan bahasa yang kita ada. Baik, itu dia cikgu. Kita nak berhenti rehat seketika, cikgu. Baik, tadi Amar macam cakap, dia kata saya nak minum air lah. Okey, baik, kita bagi peluang untuk mereka minum air. Kita jumpa selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Ya, alhamdulillah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi dan cikgu kita, Cikgu Jalil Muhammad Yunus daripada Pejabat Pendidikan Daerah
Hulu Langat. Ya, saya. Tadi cikgu kita dah dapat tahu berdasarkan ataupun daripada deklamasi puisi yang cikgu sampaikan, kita dah bedah puisi itu dan juga kita tahu betapa pentingnya penguasaan bahasa dalam nak mendefinisikan sesuatu dan juga kita nak memaknakan sesuatu dalam kehidupan kita melalui bahasa. Baik cikgu, kita nak teruskan kelas kita pada pagi ini. Silakan cikgu. Kita akan mulakan dengan simulasi. Okey, baik. Jom. Silakan adik-adik. Okey. Untuk simulasi cikgu Silakan. Assalamualaikum How are you? Lama gila tak jumpa kau because of MCO ni kan? Waalaikumsalam Zakuan. Aku alright je doh. Cuma serabut sikit sebab homework yang teacher bagi tak siap lagi kan. Aku bersama, even masuk kelas buat setiap homework tak jalan. Hei, korang buat apa ni? Tak ada Kita orang tengah borak pasal homework yang teacher bagi time online kelas dulu. Aku selalu busy, tak dapat nak siapkan semua. So aku siapkan je mana yang boleh. Alah, chill lah sikit. Small matter lah weh. Korang semua dah buat homework ke? Of course lah, tak. Dah lah weh, jom lah masuk kelas. Cikgu dah panggil lah tu. Nampak Okey cikgu, ya. Cikgu dah panggil tu nak masuk kelas. Already dipanggil. Masuk balik kelas. Dia masuk kelas. Kita ada penjelasan keadaan tadi tu daripada Danish. Okey, silakan Danish. Okey, dengan saya situasi yang baru sahaja berlaku tadi merupakan penyakit dalam masyarakat kita. Penggunaan bahasa rojak dalam kalangan masyarakat semakin hari semakin berleluasa. Baik. Jadi sebagai masyarakat yang bertanggungjawab, kita perlu betulkan yang biasa dan biasakan yang betul. Itu saja daripada saya. Nampak? Betulkan biasakan yang betul. Itu yang kita bawakan dari awal tadi. Betul. Sama di awal tadi yang lah rojak kita tadi tak terlalu ke bahasa keinglisan sangat. Baik. Bila bagi ke budak-budak, anak-anak kita ni, mereka rojakkan dia memang jadi rojak lah. Pasembok. Okay? Jadi bila kita lihat di situ, penggunaan bahasa Inggeris itu selalu ataupun terlalu mempengaruhi. Mungkin kehidupan mereka itu lebih terdedah kepada desakan ibu bapa yang memerlukan anak-anak itu mempelajari bahasa Inggeris berbanding dengan bahasa Melayu. Jadi mungkin daripada situasi ini sebenarnya cikgu, mungkin kalau kata nak bercakap ataupun bertutur dalam bahasa Inggeris, maka gunakan bahasa Inggeris sebaiknya. Kalau nak bertutur dalam bahasa Melayu, maka gunakan bahasa Melayu sebaiknya. Okey. Bukan anak-anak saja perlu kuasai, balik kepada ibu bapa juga perlu menguasai bahasa Melayu yang betul. Jadi tontonan kita ini bukan saja untuk anak-anak, tetapi tidak salah jika ibu bapa mereka tonton sekali. Itu dia. Baik cikgu, so kita dapat belajar sesuatu daripada cikgu pada hari ini. Silakan cikgu, kita nak teruskan kelas kita. Kita akan teruskan dengan sesi latihan. Sesi latihan ini kebiasaannya lah untuk KSSM yang baharu ini, murid-murid akan diminta untuk membaca. Jadi kalau kita perasan lah dalam buku teks sangat indah. Cik Azhar boleh tengok satu, dan juga satu ini buku tingkatan 4 dan satu buku tingkatan 5. Jika kita selak satu persatu itu dengan warna, dengan cerita, semuanya dah dinyatakan sumber-sumbernya. Semuanya dah dinyatakan sumber-sumbernya, dan kita rasakan itulah yang akan membantu murid-murid mendapat pengetahuan yang jelas. Jadi kita lihat di situ, dengan pengetahuan anak-anak yang sedia ada, mereka perlu memahami dan mengetahui. Jadi untuk kita hari ini, kita akan memenuhi anak-anak kita agar mereka dapat memberikan pendapat, membedah petikan, memahami, mencari persamaan, mencari perbezaan yang terdapat dalam bahan-bahan yang ada. Jadi kita akan minta bantuan anak-anak kita hari ini untuk membacakan dulu petikan. Yang ini saya akan bacalah. Boleh cikgu. Okey. Baiklah. Baca petikan 1 dan petikan 2 yang diberikan dengan teliti. Jadi di situ ialah baca. Okey. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Jadi di sini ialah soalan pemahaman. Soalan pemahaman ni biasalah jika dibandingkan dengan sesi yang dahulunya, dia hanya ambil daripada petikan dan hanya pendek saja. Tetapi di sini memberikan pendedahan yang lebih besar kepada anak-anak dengan 2 petikan, perlu membanding bezakan, dan tanpa bacaan, tanpa ilmu tak dapat nampak. Tak dapat. So kata kuncinya tadi adalah yang diberi penekanan adalah baca cikgu. Yes, baca. Pasal tu saya bagi satu buku. Baca dan faham. Baca. Itu betul. dia. Baik cikgu.
Okey, petikan satu, silakan Azib Azman. Baik. Silakan Azib. Bismillah. Petikan 1. Usaha memartabatkan karya sastra hanya sia-sia selagi masyarakat, terutamanya generasi muda, tidak mengiktiraf bidang itu sebagai pasak yang membangunkan negara dan jiwa bangsa. Sejak dahulu lagi, karya sastra sememangnya kurang mendapat tempat di hati masyarakat berbanding dengan naskah popular. Baik. Penyuburan karya sastra perlu bermula dari sekolah lagi dengan memperbanyak naskah di perpustakaan supaya mudah diakses oleh murid dan guru. Malahan, teknik pembelajaran yang menyeronokkan termasuk aktiviti bacaan puisi dan pantun perlu dilakukan kerana boleh menarik minat murid. Baik. Guru yang mengajar sastra pula perlu mempunyai minat mendalam dalam bidang ini dan menguasai kemahiran aras tinggi bahasa Melayu supaya penyampaian ilmu sastra itu difahami dan dihayati oleh murid. Baik, itu dia cikgu. Petikan tadi dipetik dan diubah suai daripada Usaha Martabat Sastra Sia-sia Tanpa Generasi Muda oleh Siti Fatimah Muhammad Anwar, Berita Harian Online 8 Ogos 2018. Ya, mengapa saya bagi sekali ini? Saya nak melihat cara Azib membacanya. Dengan menyebut nama orang itu oleh Siti Fatimah Muhammad, dah macam orang kata apa? Ala-ala pembaca berita. Ya, kita dapat lihat di situ. Dan bila kita dapat lihat di situ, nampak dipetik dan diubah suai dari berita online. Jadi di sini ada juga majalah-majalah yang saya bawa. Jadi kita dapat tengok di situ patriotisme dalam prinsip kesopanan dan kesusilaan. Okey, kemudian kita dapat lihat juga dan sisa nilai sastra membentuk jati diri remaja. Perkara-perkara inilah yang akan membantu anak-anak kita untuk mendapat idea. Daripada teks yang dibaca tadi dapat dilihat bahawa ada ceritanya tentang usaha memartabatkan karya sastra. Baik. Petikan pertama. Kita teruskan baca dengan petikan kedua. Silakan Hadif Rasid. Baik, silakan. Hadif, mungkin kena unmute mic anda. Kita tak dapat nak dengar suara Hadif. Kejap. Dia unmute ke tak unmute? Okey. Silakan Hadif. Yes. Okey, silakan. Petikan 2. Tanggungjawab memelihara dan memartabatkan bahasa sebenarnya terletak di bahu semua pihak. Tanggungjawab memartabatkan bahasa juga tidak digalas oleh Dewan Bahasa Pustaka DBP yang menganjurkan bulan bahasa kebangsaan pada Oktober setiap tahun sahaja. Sejak akhir-akhir ini, banyak lagu yang dicampur adukkan dengan bahasa Inggeris. Pihak DBP dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia perlu tegas dengan tidak membenarkan lagi rojak disiarkan di stesen radio maupun di kaca televisyen. Pihak sekolah juga boleh melaksanakan pelbagai program yang berkaitan dengan bahasa Melayu. Usaha memperbanyak buku bahasa Melayu melalui penerbitan juga merupakan satu daripada usaha untuk memperkasakan bahasa Melayu. Jika bukan kita, siapalah lagi yang boleh mengangkat bahasa kebangsaan agar tidak ditelan zaman. Terima kasih. Baik. Seterusnya. Dia tak nampak. Baik. Ya, Hadif, dipetik. Dia tutup. Adif, perlu unmute Adif. Mic anda perlu di-unmute. Okay, silakan Adif. Minta maaf. Petikan tadi dipetik dan diubah suai daripada bahasa rojak Hilangkan Jiwa Bangsa. Baik. Oleh Laila Tati Rahman. Berita Harian Online 24 April 2019. Ya, terima kasih. Nampak di situ dua petikan yang diberikan kepada mereka. Maksudnya dah dijadikan sebagai satu tugasan untuk mereka fahami. Dan saya rasa mereka pun dah tangkap layar istilah baharu. Tangkap layar tu apa? Tangkap layar tu screenshot je. Ya, betul. Tahniah, terima kasih Azhar. Itu dia. Tangkap layar. Tangkap layar tu ialah screenshot. Baik, itu kita kata betulkah yang biasa, biasakan yang betul. So lepas ni kalau berkomunikasi bahasa Melayu instead of lah daripada bercakap menggunakan screenshot, kita kembalilah ke pangkal jalan. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Kita gunakan tangkap layar. Jadi saya pasti apabila Azib membaca tadi dan Hadif membaca tadi dan mereka mengambil ruang dan peluang ini untuk tangkap layar dan membacanya untuk memahami. Jadi kita terus pergi. Kebiasaannya soalan pemahaman ini akan dimulakan dengan
satu soalan yang meminta anak-anak kita memberikan makna kata. Dalam banyak-banyak itu petikan-petikan perkataan-perkataan tadi, ada satu yang boleh dijadikan soalan. Soalannya berbunyi begini. Soalan 1. Berdasarkan petikan 2, maknanya petikan 2 tadi yang dibaca oleh hadis. Okey, baik cikgu. Berikan maksud ditelan zaman. Baik. Kita jual dulu. Okey, kita jual soalan ni. Nak terus jawab ke je nak cikgu? Kita bagi mereka rasa ni dua perkataan ni rasa boleh jawab terus kot. Boleh jawab terus. Okey. Boleh. Okey, siapa yang nak jawab? Maksud ditelan zaman. Okey. Izinkan saya cuba. Okey, Danish. Silakan Danish. Ditelan zaman bermaksud dimakan waktu. Dimakan waktu. Nampak? Maknanya apa yang Danish nampak ialah ditelan itu dimakan. Okey. Zaman itu dia nampak waktu. Baik. Tapi bagi saya lah, kita boleh nampak lagi dengan perkataan-perkataan yang lain lagi. Ada tak lagi jawapan lain yang nak diberikan? Baik. Siapa yang mungkin rasa macam alamak kurang bersetuju lah dengan Danish tadi? Silakan. Boleh saya beri jawapan saya? Okey, silakan Amir. Boleh ke saya tukar perkataan waktu itu kepada masa? Nampak? Maknanya, terima kasih Amir. Maknanya di sini, ditelan waktu. Boleh terima. Sebab zaman itu sama dengan waktu. Tapi bila Amir bercakap pula, cikgu, kalau saya jawab, jika saya jawab, masa pula. Jadi waktu masa sama. Jadi boleh diterima. Jadi kita tengok jawapan yang maksud ditelan zaman ialah dimakan waktu atau dimakan masa. Baik, tahniah kita ucapkan kepada Amir dan juga siapa tadi yang jawab? Danish. Okey. Itu dia. Bagus pelajar kita pada pagi ni, cikgu. Kita nak teruskan, cikgu? Boleh. Satu lagi soalan. Boleh, silakan. Dia ada 4 soalan. Jadi kita teruskan untuk soalan kedua dulu. Baik. Okey, kita lihat soalan kedua. Merujuk kepada petikan 1 dan petikan 2. Nyatakan persamaan dan perbezaan usaha-usaha memartabatkan karya sastra dan bahasa kebangsaan. Baik. Jadi kalau kita lihat di situ, apakah usaha-usaha? Maknanya, jika soalan ini berkatakan terus, maknanya mesti diambil daripada petikan. Baik. Kita buka. Siapa yang nak jawab di sini? Mesti bersandarkan petikan 1 dan petikan 2, cikgu. Dia kata di situ ada 2 tugasan. Satu persamaan. Persamaan mesti sama yang ada dalam kedua-dua. Betul. Dan satu lagi perbezaan yang ada dalam satu, yang ada dalam 2. Yang mungkin saya boleh minta seorang bagi persamaan, seorang bagi perbezaan. Okey, silakan. Baik, siapa yang nak bagi untuk persamaan terlebih dahulu? Azib pasti nak angguk-angguk tu kan? Itulah saya nampak dia dah unmute dia punya mic tu, cikgu. Silakan Azib. Silakan Azib. Cikgu, yang saya perasan tadi dalam petikan 1, persamaannya ialah pihak sekolah perlu memperbanyak naskah di perpustakaan. Kalau naskah, saya perasan tadi kalau Azib baca tadi naskah dia, sebab dia tekan perkataan naskah tadi. Tapi bagaimana nak katakan ada persamaan dalam petikan 2, Azib? Bagi petikan 2, perkataan naskah mewakili perkataan buku. Mewakili perkataan buku. Maknanya di sini kita memerlukan juga fahaman murid itu naskah disebut naskah, juga disebut buku. Maksudnya jadi, kita kata sebagai perkataan seerti lah, cikgu. Ya, betul. Itulah kayanya bahasa kita. Baik. Tahniah kita ucapkan kepada rakan kita Azib tadi. Ada betul, satu lagi. Cikgu? Betul. Untuk persamaan tadi. Persamaan kita nampaklah yang dia bagi tahu, kita rasa kita simpan untuk kita ni. Kita bagi lagi satu perbezaan. Okey, perbezaan. Siapa yang nak jawab untuk perbezaan? Izinkan saya, cikgu. Okey, silakan. Hadif. Dalam petikan 1, yang saya nampak perbezaannya ialah teknik pembelajaran yang seronok, macam aktiviti bacaan puisi dan pantun. Ada disebutkan tadi. Okey, bagus. Untuk petikan 2 pula, perbezaan yang saya nampak ialah DBP menganjurkan bulan bahasa kebangsaan pada bulan Oktober DBP menganjurkan. Baik. Baik, terima kasih Hadif. Hadif, saya boleh minta seorang murid. Inilah jawapan yang lengkap. Baik. Boleh. Azib boleh minta baca? Silakan Azib. Untuk jawapan soalan 2 tadi, cikgu. Ya, betul. Silakan Azib. Jawapan soalan 2. Merujuk kepada petikan 1 dan petikan 2. Baik.
Persamaannya ialah sekolah memperbanyak naskah di perpustakaan, manakala perbezaannya pula ialah petikan 1, teknik pembelajaran yang menyeronokkan termasuk aktiviti bacaan puisi dan pantun perlu dilakukan. Baik. Petikan 2 pula, Dewan Bahasa dan Pustaka iaitu DBP menganjurkan Bulan Bahasa Kebangsaan pada Oktober setiap tahun. Nampak? Baik, itu maknanya dia. jawapan yang Hadif bagi tadi dia kata macam kan? Maksudnya bila bahasa lisan kita nampak penggunaan bahasa itu macam. Tapi bila kita jadikan dia dalam bentuk tulisan seperti. Itu kayanya bahasa kita ni. Betul cikgu. Dan itu kita dapat tengok perbezaan untuk persoalan yang kedua cikgu. Dan cikgu, apa kata kita nak berhenti rehat seketika boleh, cikgu? tak ada masalah. Kita akan kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan rakan-rakan saya daripada SMK Jalan 4 yang sangat-sangat luar biasa cikgu menjawab dua persoalan yang cikgu kemukakan tadi, dan juga semestinya kita ada cikgu yang sangat-sangat mantap dan juga sangat bertenaga cikgu J. Baik cikgu, kita nak teruskan, katanya ada lagi soalan-soalan ni cikgu. Ya, ada soalan, tapi untuk kali ini ada keistimewaan sikit kerana saya membawakan satu inovasi dalam menjawab soalan pemahaman kebat. Untuk pengetahuan Azhar, inovasi ini telah memenangi pingat perak pada tahun 2019. Alhamdulillah, tahniah cikgu. Peringkat kebangsaan, alhamdulillah. Inilah yang saya bawakan. Okey. Di sini ada satu kad SBAM dalam menjawab soalan pemahaman kebat. Baik. Kenapa saya buat inovasi ini? Kerana apabila murid menjawab soalan kebat, murid selalu memfokuskan kepada hanya isi dan huraian. Baik. Tetapi mereka tidak mengetahui apa yang ada dalam isi dan apa yang ada dalam huraian. Di sini saya bawakan penjelasannya. Okey, dalam isi mesti kena ada siapa dan buat apa. SBA. Dan dalam mengapa mesti ada penghuraiannya. Mengapa? Mengapa siapa tu buat apa? Baik, itulah singkatan kepada SBAM cikgu. Ya, SBAM. Jadi apabila murid menjawab, S siapa? Ibu bapa ke? Buat apa? Kalau nak menggalakkan anak-anak membaca di rumah, ibu bapa boleh membuatkan pustakaan mini di rumah agar anak-anak dekat dengan buku. Nampak jelas di situ Itu dia. Baik cikgu. So maksudnya kita nak mengaplikasikan teknik SBAM ni dalam menjawab soalan pemahaman seterusnya. Baik cikgu, silakan. Di sini saya tunjukkan secara lebih jelas dan terperinci, tapi saya nak ingatkan anak-anak di luar sana untuk buat apa mestilah perkara yang maujud. Baik. Perkara yang kita dapat nampak, dapat lihat dan dapat rasai. Baik. Okey, kita tengok di sini. Baik. Itu dia. Soalan 3. Baik. Okey, bersedia anak-anak? Okey. Usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan mempunyai pelbagai kepentingan. Pelbagai kepentingan. Baik. Pada pendapat anda, apakah kepentingan-kepentingan tersebut? Baik. Ya, Amar dah angkat tangan dah. Amar dah angkat tangan nak jawab. Baik, silakan Amar. Okey, Amar. Dia tak bagi peluang kawan-kawan lain dah tu. Tinggal saya cikgu. Ya, Amar silakan. Okey, pada pendapat saya, kepentingan tersebut ialah bahasa Melayu dapat mengukuhkan perpaduan kaum di negara kita. Kerana walaupun negara kita ini mempunyai pelbagai kaum dan budaya, kita masih bersatu dengan satu bahasa. Okey. Ya, nampak? Walaupun dalam pelbagai kaum, tapi dalam satu budaya. Baik. Tu dah nampak dah tu. Itu jawapan yang sangat bertenaga daripada dia beri penekanan kepada kerana tu cikgu. Ya, betul. Tadi. Azhar dah dapat tangkap lah. SBAM tu mengapa? Kerana. Baik, cikgu. Ada tambahan sebab kita tak cukup dengan satu jawapan dalam ni. Okey, ya, Zakwan. Silakan Syarul Zakwan. Boleh saya cuba cikgu? Ya, cuba. Silakan. Bagi pendapat saya, kepentingan bahasa Melayu ialah bahasa Melayu menjadi bahasa komunikasi yang utama. Kerana
semua rakyat Malaysia harus mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Ya, semua menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Baik. Jadi dapat mewujudkan komunikasi utama. Itu jadi sebab dan musababnya. Baik, jadi itu dia. nampaknya jawapan kedua-dua tu memenuhi, tetapi kita lihat jawapan yang sebenar. Okey, baik, jom. Yang ni Amar, sila bacakan Amar. Silakan. Jawapan soalan 3. Kepentingan tersebut ialah menjadi bahasa ilmu. Kerana dengan bahasa, kita dapat menyampaikan ilmu pengetahuan kepada semua. Ya. Selain itu, bahasa kebangsaan akan mengukuhkan perpaduan kaum di negara kita kerana walaupun kita hidup dalam pelbagai kaum dan budaya, kita masih bersatu dengan satu bahasa. Akhir sekali, ada lagi? bahasa kebangsaan juga melambangkan jati diri negara kita kerana dengan bahasa kita dapat mewujudkan kesepaduan rakyat di negara kita. Jadi kita nampak bahasa perpaduan tadi, perpaduan kaum yang diberikan jawapan dari Amar tadi. Jawapan yang kita katakan jawapan lengkap Zakwan tadi boleh diterima. Itu dia. Baik cikgu, mungkin kita nak teruskan dengan soalan kita yang seterusnya cikgu. Ya, betul. Okey, kita teruskan dengan soalan yang keempat. Baik. Di sini ialah kebat aplikasi. Maknanya murid memainkan peranan sesiapa. Okey. Rakan anda amat meminati bidang kesusastraan. Di rumahnya terdapat banyak buku sastra seperti cerpen, novel dan puisi. Dia juga selalu menulis karya-karya ke dalam majalah sekolah. Apabila dewasa nanti, dia bercita-cita hendak menjadi seorang sastrawan negara. Sebagai rakan yang baik, cadangkan persediaan-persediaan yang perlu rakan anda lakukan untuk mencapai hasratnya itu. Baik, itu dia untuk soalan yang keempat, aplikasi ni cikgu. Ya, aplikasi. Dia kena cakap sebagai rakan yang baik. Begitu. Siapa yang nak menjawab untuk soalan yang keempat? Hadif. Tinggi ngangkat tangannya. Okey, silakan Hadif. Okey. Izinkan saya jawab dulu. Baik. Sebagai rakan yang baik, persediaan yang harus dilakukan untuk mencapai hasratnya ialah menghadiri seminar atau bengkel. Menghadiri seminar atau bengkel. Supaya dia lebih terdedah kepada penulisan karya yang lebih baik. Baik, itu dia. Karya yang lebih baik. Ada jawapan tambahan daripada kawan yang lain? Baik, silakan. Terima kasih Hadif. Siapa yang nak menjawab? Okey, Azib. Ya, Azib. Azib dengan Dini bergaduh ni. Berebut-rebut. Okey, silakan Azib. Ya. Ada pendapat saya, rakyat saya perlu membaca lebih banyak karya-karya yang hebat supaya dapat menambah ilmu setiap. Apa dia kata tadi? Baik, Aziz, anda kena ulang sekali lagi. Tadi macam mikrofon ada gangguan pada suara sedikit. tu. Pada pendapat saya, rakyat saya perlu membaca lebih banyak karya-karya yang hebat supaya dapat menambah ilmu setiap ada. Dia dapat menambah ilmu sendirilah. Ada mengikuti kelas-kelas ke dan sebagainya. Okey, baiklah. Ada tadi Danish? Okey. Silakan. Macam dengan saya sebagai kawan yang baik, perlu apa mengambil jurusan sastra semasa kita lambat. Kerana okey, cuma bagus. mengikut teknik yang seperti saya sebut tadi, ada isi dan juga ada huraian. Ya, betul. Dan rata-rata jawapan mereka betul cikgu. Ya, sebab kata-kata pergi seminar atau bengkel. Lepas tu ada katakan kita perlu mempelajarinya. Ada pula kata kita perlu mendapatkan ilmu-ilmu itu. Jadi kita dapat lihatlah jawapan yang lengkap untuk jawapan keempat. Baik, itu dia cikgu. Kita tengok rata-rata para pelajar dapat mengaplikasikan apa yang cikgu sebut. Dan kalau kita tengok masa sangat mencemburui kita cikgu. Agak rasa sekejap sangat. Mungkin sebagai rumusan cikgu terhadap apa yang kita belajar pada hari ini untuk bahasa jiwa bangsa ni cikgu. Silakan. Baiklah, daripada awal tadi saya membawakan puisi dan bawakan dengan bahasa rojak sebagai simulasi dan sebagai soalan pemahaman berdasarkan dua petikan. Jadi apa yang kita dapat lihat di sini dan apa dapat kita aplikasikan ialah bagaimanapun keadaan kita di bawah satu rumpun yang sama, perlu hormat menghormati, bertata susila. Anak-anak yang bakal kita lahirkan ini ialah mereka yang berada di sekolah, ialah untuk keboleh pasaran di luar, keboleh gajian dan juga kemahiran insaniah yang perlu kita terapkan dalam diri mereka. Itu dia. Baik, kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Cikgu Muhammad Jalil Muhammad Yunus, pejabat daripada Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat dan juga rakan-rakan saya di Google Meet. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kita pada pagi ini dan anda semua sampai berjumpa lagi. Teras Didik
Didik TV KPM setiap hari 8 hingga 10 pagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Gunakanlah bahasa kebangsaan kita. Marilah amalkan ramai-ramai. Bahasalah menyatukan kita semua. Yakinlah bahasa jiwa bangsa. Marilah yang semua buktikan tak setia dengan satu bahasa. Maju bangsa dan maju negara, megahkan bahasa kita, bahasa jiwa bangsa. Bahasa jiwa bangsa. Biar masuk rap pun, bahasanya tetap sama. Ya, itu dia. Didik TV KPM